Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. InsyaAllah ini kita sambung tadabbur surah Az-Zariyat terjemahan ayat 43 hingga 45 insyaAllah. Kita baca dulu ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi Samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Kita tengok terjemahan dia. Wa fi Samuda. Sama macam sebelum lah. Sebelum ni wa fi Ad kan. Wa fi Musa. Ini wa fi Samuda. Jadi wa fi, jadi bila dia ada mahzuf sini ada apa? Qissah. Wa fi qissati Samuda. Dan pada kisah kaum Samud. Bukan maksudnya apa? Nak cerita tentang kisah dia, bukan cerita pasal kaum tu. Susuk tu dia punya ni, tapi peristiwa yang berlaku pada kaum ni. Tu wa fi qissati Samud iz apa? Ingatlah tatkala qila telah bergedi ingat telah dikatakan. Jadi beza kan, kalau berkata qala ni fi'il apa? Madi madi maklum ni diketahui pembuat dia, sebab tu ada telah oleh ia ni, telah berkata oleh ia. Kalau dia jadi qila ni madi apa? Fi'il madi majhul. Maksudnya pelaku tidak disebutkan. Pelaku tak disebutkan ni ada beberapa sebab lah. Pertama, dirahsiakan. Memang dia kerana rahsia. Ataupun memang tak diketahui. Ataupun kerana apa? Sedia maklum. Jadi tak nak sebut dah. Tak nak ada pengulangan. Sedia maklum. Ni maksud fi'il madi majhul tu. Maksudnya memang ada kadang-kadang ayat tu dia dimajhulkan fa'il tu. Dia tukarkan sebab apa? Untuk rahsiakan, tak nak beritahu. Yang kedua sebab memang tak tahu siapa. Ataupun yang ketiga sebab dah sedia tahu. Sebab tu tak. Jadi ni antara dah okey. Jadi qala dengan qila. Jadi qila ni kita terjemah apa? Telah dikatakan ia lah, tak ada oleh telah dikatakan ia. Jadi di sini ada, dalam ni ada ia kan, ada huwa, ni pun ada huwa juga. Huwa yang ni nama dia fa'il kan. Huwa yang ni nama dia naib fa'il lah, beza kat situ. Yang ni fa'il, pelaku yang buat perbuatan. Yang ini naib fa'il, objek sebenarnya yang kena dengan perbuatan.
Okey, kaedah nak tukar fi'il madi maklum dengan majhul macam mana? Ya tak? Jadi nak tukar fi'il madi majhul dengan maklum, asal dia contohnya kataba. Apa dia? Telah menulis oleh ia. Jadi nak tukar jadi telah ditulis ia. Kutiba. Jadinya apa maksudnya? Pertama didommahkan huruf pertama dan dikasrahkan huruf sebelum akhir. Itu je. Ingat? Kaedah nak tukar fi'il madi majhul, pertama dommahkan huruf pertama, kasrahkan huruf sebelum akhir. Huruf sebelum akhir, bukan huruf kedua, huruf sebelum akhir. Jadi untuk kes qala ni macam mana? Jadi qala ni sebenarnya macam ni, qawala. Jadi bila macam tu jadi macam ni lah asal dia. Jadi bila bahasa Arab, bila quwila berat tak? Bila berat, sikal berat, maka dia akan takhfifkan tulisan dan lafaz. Lafaz, dia nak ringankan lafaz, dia kena bentuk tulisan. Maka cara dia apa? Dia akan pilih dulu. Huruf ilah ada 3 kan? Alif, waw, ya. Yang paling sesuai yang ni, bila kerana dia kasrah, maka dia terus jadi tukarkan waw jadi ya. Bila di sini tukar jadi ya, maka kita kena domah dah tak boleh lagi dah. Terus jadi qila. Ni kerana takhfif, meringankan, takhfif lafaz dan sebutan lah. Lafaz dan sebutan dan tulisan, lafzi dengan dia punya tulisan barisnya. Itulah dia punya tentang fi'il madi majhul. Ingat balik. Jadi kita kata wa fi samud iz qila, dan pada Samud ketika ataupun ingatlah tatkala boleh ni. Iz ni apa? Ingatlah tatkala qila telah dikatakan ia lahum bagi mereka. Siapa yang berkata? Inilah dia dah sedia maklum sebenarnya. Jadi kita kena tengok di sini maknanya apa? Nabi soleh lah. Tak beritahu lah, tak beritahu rasul mereka siapa. Dalam ayat lain menerangkan siapakah rasul dia. Akhahum soleh wa ila samud akhahum soleh. Jadi yang maksud yang berkata ni adalah Nabi soleh lah tu. Jadi bagi mereka tamatta'u. Apa maknanya? Relax. Bersenang-senanglah oleh kamu. Bersenang-senanglah oleh kamu. Maksud dia tamatta'u, bersenang-senanglah oleh kamu hatta hin, sehingga satu masa, satu ketika. Boleh? Ayat pertama cuba terjemah balik. Dan pada kisah kaum Samud, ingatlah tatkala telah dikatakan ia bagi mereka bersenang-senanglah. Sehingga satu masa. Seterusnya ayat fa atau. Maka fa apa? Maka atau ni juga makna dia derhaka juga. Apa makna lain dalam tu? Terjemah apa? Angkuh, sombong berlaku angkuh. Derhaka lah tu, sombong. Dalam 24.
Jadi atau makna dia tughyan juga, derhaka. Baik maksudnya juga, maksudnya melampaui batas. Jadi dia terjemah angkuh atau ni juga makna dia toro, fatoro. Ini makna dia toro juga. Toro. Iaitu telah melampaui batas. Okey, jadi maka telah kita kata menderhaka oleh mereka terhadap terhadap makni maksud dia terhadap amri perintah Rabbihim. Nak tambah apa? Daripada Tuhan bagi mereka. Ni boleh tambah daripada. Jadi amri ni juga mudhaf kan? Amri mudhaf. Rabbi ni mudhafun ilaih. Rabbi pun mudhaf juga. Him ni mudhafun ilaih. Ada tiga tu. Ada dua mudhaf ilaih. Jadi makna dia apa? Lalu telah menderhaka oleh mereka terhadap perintah lagi daripada Tuhan bagi. Okey. Maka akhazat. Jadi akhazat ni telah, maksud dia asalnya ambil kan. Akhazat tu ambil. Kita boleh kata telah menyambar. Menyambar lah. Ataupun menimpa. Telah Okey, jadi kita guna telah menimpa lah. Maka telah menimpa oleh ia. Telah menimpa oleh ia. Akhaza. Telah menimpa oleh ia. Hum. Tambah. Akan. Sebab apa akan? Apa lebih telah menimpa oleh ia akan mereka as-sa'iqah tu kan. Oleh apa sa'iqah halilintar lah, petir, suara. Dia campur suara dan petir bunyi sekali. Oleh halilintar lah kita kata. Sa'iqah jamak dia dalam surah Al-Baqarah ada sawa'iq tu. Halilintar kan? Bunyi-bunyi guruh petir tu. Jadi oleh hali kita kata jugalah halilintar lah. Sebab halilintar maknanya ada bunyi dan cahaya semua sekali lah. Jadi kita kata maka telah menimpa oleh ia, boleh apa akan mereka lagi oleh halilintar wahum yang zurun. Jadi wa ni apa? Waw ni bukan atau ni, waw ni hal. Dalam keadaan dalam keadaan ataupun sedangkan boleh dalam keadaan hum mereka yang zuruna. Mereka menyaksikan boleh. Dalam keadaan mereka melihat. Boleh ulang sama ke? Yang ni tadi. Dapat Okey, ikut sajalah Maka telah menderhaka oleh mereka terhadap
perintah daripada Tuhan bagi mereka. Lalu telah menimpa oleh ia akan mereka oleh halilintar dalam keadaan mereka melihat. Kalau kita nak kata menyambar pun boleh ni. Menyambar pun boleh. Salam. Lepas Lepas ni kita ulang daripada awal balik. Fama, terusnya kita ke ayat seterusnya. Fa boleh? Tak apa, rapat boleh belakang. Okey, fa maka ma apa? Di ma ni ma nafi bukan apa yang tidak. Maka tidak. Dia untuk nafi untuk fi'il madi dia pakai macam tu ma. Fi'il madi tak ada nafi dalam bentuk la tu. Fi'il madi kalau dia nak nafi dia guna ma juga. Tidak tu. Kalau famas tata'u, maka tidak istata'u. Jadi istata' ni maknanya mereka berupaya. Jadi maka tidak telah berupaya oleh mereka. Tu. Telah berdaya pun berupaya lah kita. Jadi maka tidak telah berupaya oleh mereka. Min qiyamin, daripada qiyam, berdiri lah. Daripada berdiri, wama dan ma tidak, kanu adalah mereka muntasirin dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat pertolongan. Muntasirin. Boleh? Kita ulang balik. Nanti kita ikut dulu Maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka orang-orang yang beroleh pertolongan. Okey. Kita buat terjemah dari awal balik Okey, ikut dan pada kisah kaum Samud, ingatlah ketatkala telah dikatakan ia bagi mereka, bersenang-senanglah oleh kamu sehingga satu masa. Okay. Lalu telah menerhaka oleh mereka terhadap perintah daripada Tuhan bagi mereka, lalu telah menimpa oleh ia akan mereka oleh halilintar dalam keadaan mereka melihat. Maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka
orang-orang yang mendapat beroleh pertolongan. Okey, tak ada online ni, kita buat seorang-seorang lah. Boleh ni. Terjemahan lama tak buat praktis ni kat sini. Boleh tak cik, siapa nak terjemah dulu? Haji boleh ni? Pak Sako boleh? Dapat terjemahan? Ha? Saya cuba. Okey, ustazah. Daripada sesat kamu, Ya. kalau dikatakan dia bagi mereka, senang-senang bagi kamu, sehingga tak masa, Ha. ke rada-rada. Ha, boleh. Rada-rada oleh mereka, terhadap perintah daripada Tuhan bagi mereka, ke tentang menimpa boleh. Dalam keadaan mereka untuk melihat. ya, ahsanti. Maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka orang yang logis dan orang-orang yang dapat tolong. Ahsanti. Okey. Ni Cikgu Fuzia ni. Cuba ya. Telah dikatakan olehmu. Bersenang-senanglah oleh kamu. Sehingga satu masa. Ya. Suatu ke satu? Satu boleh. Suatu lah. Suatu kan bahasa kan. Suatu masa. Maka telah menderhaka Oleh mereka terhadap perintah Tuhan daripada Tuhan bagi mereka. Maka telah menyambar boleh tak? oleh dia akan mereka oleh suatu Oleh hal dan mereka dalam keadaan mereka melihat. Mereka melihat. Maka tidak berjaya. Telah berupaya. Oleh mereka daripada bangun dan tidak dalam mereka orang-orang yang oleh pertolongan. Oleh pertolongan. Ahsan. Cikgu lebih dah. Pada kisah kaum Samud, ingatlah tak kala telah dikatakan oleh dia. Tak ada oleh. Telah dikatakan ia bagi mereka, bersenang-senanglah kamu. Oleh kamu. Bersenang-senanglah oleh kamu sehingga satu masa. Telah menderhaka oleh mereka terhadap perintah Tuhan Daripada Tuhan bagi mereka. Maka telah menimpa oleh ia akan mereka. Ya. Oleh hari rida dan dalam keadaan mereka yang zurun. Mereka melihat. Okey. Maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka orang yang beroleh pertolongan. Ahsanti. Boleh cikgu. Dan pada kisah Kaum Samud. ingatlah ketekala telah berkata Telah dikatakan. ia bagi mereka bersenang-senanglah oleh kamu sehingga satu masa. Telah derhaka oleh mereka
Ya. maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka Tidaklah mereka. adalah Okay, dah dua ni. Orang-orang yang orang-orang yang mendapat pertolongan. Qiyam ni boleh kata bangun pun boleh bangun, qiyam. Cikgu Ajidan. Dan pada kisah kaum Samud, ingatlah kalau telah dikatakan ia bagi mereka, senang-senanglah kamu hingga satu masa. Ya. Lalu telah mendakwa oleh mereka terhadap perintah daripada Tuhan bagi mereka, telah menimpa oleh ia akan mereka oleh hari bintang dalam keadaan mereka melihat Ya. dan maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka dan orang-orang yang beroleh pertolongan. Hasan tu. Pak Sako? Dan pada Kisah. kisah kaum Samud, ingatlah tatkala telah dikatakan ia bagi mereka Senang-senanglah. Bersenang-senanglah. bersenang-senanglah oleh kamu Hatta. hingga suatu masa, Ya. maka telah mendekatkan terhadap Oleh mereka oleh mereka terhadap perintah Tuhan mereka daripada. Okey, teruskan. maka telah menimpa oleh ia akan mereka oleh halilintar dalam keadaan mereka yang menyaksikan Sebenarnya maka tidak telah berupaya oleh telah berupaya oleh mereka daripada terdiri bangun, berdiri boleh. terdiri dan tidak adalah mereka orang yang Mendapat. Ya, Cikgu Nizam boleh? Cikgu Zainal boleh? Okey. dan pada kisah kaum Samud, ingatlah Betul? tak kala telah dikatakan ia bagi mereka bersenang-senang oleh kamu sehingga satu masa, Ya. maka telah Menderhaka. oleh mereka terhadap perintah daripada Tuhan bagi mereka, maka telah menimpa oleh ia akan mereka oleh halilintar dalam keadaan mereka melihat, Ya, teruskan. maka tidak telah berupaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka orang-orang yang mendapat pertolongan. Hasan tu. Dan pada kisah kaum Samud, tatkala berkata oleh ia, dikatakan telah dikatakan oleh ia bagi mereka bersenang-senanglah oleh kamu sehingga satu masa, maka telah menderhaka oleh mereka perintah daripada Tuhan bagi mereka, maka telah menimpa oleh ia akan mereka akan halilintar oleh halilintar
pada dalam keadaan mereka melihat. mereka melihat. Mereka melihat. Okey. Maka tidak berupaya Telah. telah upaya oleh mereka daripada berdiri dan tidak adalah mereka mendapat pertolongan. Orang-orang yang Orang yang mendapat pertolongan. okey, asan tu. Lama dah tak praktis kan? Yang macam berbohong. Lain macam ah. Sorry gelak. Ni saya bila kelas online ni tak boleh nak buat macam tu. Saya tak tahu dah. Dia hilang pun. Okey, Samira. Lama tak dengar. Okey. Baik, ni cerita pasal kaum Samud. Jadi sebelum ni kita jumpa Musa, kan? Kemudian kaum Ad dan kaum Samud. Jadi kaum Samud ni kaum apa dia? Adanis Saniyah. Adanis Saniyah. Kaum Ad, kaum disebut Adanil Ula, kaum Ad lah. Samud adalah Adanis Saniyah. Dari segi kaum Samud ni, kita tengok jalur dia dah sikit lah. Menurut Imam Al-Qurtubi Jadi daripada Nabi Nuh, boleh salin aku Saya buat kecil Nabi Nuh ada 2 orang anak. Ada 3 tapi saya ingat satu. Tapi 2 ni antaranya Sam dengan Yafis. Yafis kan. Jadi Sam, ada lagi nama dia Iwat. Iwat. Kemudian di bawah Iwat ni lagi namanya Iram. Ni Iram Azhar tu, Iram tu. Ni daripada Iram. Kemudian daripada Iram adanya kaum Ad. Kaum Ad. Iram ni pecah 2 juga. Ada Iram, ada lagi satu adik-beradik dia nama dia Jasir. Jasir. Jadi daripada Ad ni, Baul Ad adanya Samud. Nampak Jadi ni Ad, dia ni sah. Sebab tu Samud ni digelar Adanil Saniyah. Sebab apa? Dia dekat dengan Ad. Kemudian daripada Samud ni ada lagi anak dia nama dia Hazir. Hazir, daripada Hazir ni ada anak lagi namanya Ubaid. Daripada Ubaid ada lagi anaknya nama Kashih. Kashih, daripada Kashih ni Asif. Daripada Asif ada lagi namanya Ubaid. Dan daripada Ubaid ni nama dia Soleh. Nabi Soleh. Jadi 7 keturunan. Tapi tetap Nabi Soleh ni juga dianggap apa? Daripada sini. Yang dimasukkan Soleh ni adalah keturunan ke-7 daripada kaum Samud. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7. Itu menurut antaranya dalam Imam Qurtubi. Susul jalur daripada tu. Jadi Nuh anaknya Sam ni lah menjadinya kaum Ad, Samud dan ada para nabi di bawahnya. Jadi sebab itulah setelah Ad ni binasa, Ubaid 2 kali ya? Ubaid ni. Ubaid 2 kali, nama yang sama. Jadi setelah Ad binasa, kan yang sebelum ni kita dah bincang, maka ada lagi daripada seterusnya Samud. Tapi bezanya Ad dengan Samud ni dia tak besar macam Ad. Samud dia bukan kaum yang besar macam Ad. Kat mana tempat dia? Jadi kalau kaum Ad kita sebut sebelum ni Rub'ul Khali, di antara Oman dengan Yaman. Kan Oman Yaman ada tengah-tengah tu. Satu tempat yang hari ni tempat tu dia digali lah. Dan dah jumpa satu bandar besar. Dan orang kata tu lah bandar Ad. Bandar besar dia jumpa banyak tiang-tiang. Bekas tiang rupanya dah dalam bawah tau. Padang pasir tu dikaji dah sekarang. Saya pun tengok ada dokumentari. Baru lagi lah kira. Penemuan bandar kat situ. Subhanallah. Di tempat tu empty square. Betul lah. Rub'ul Khali tu ada sekarang. Rupanya bandar yang hebat. Dia orang kata Atlantis padang pasir.
Kita jumpa Atlantis dekat, Atlantis kan di bawah tu, dekat mana? New Zealand tu kan. Hari ni rupanya ada di padang pasir yang tempat yang ni ada, dianggap tu Atlantis juga, baru jumpa. Atlantis padang pasir, desert Atlantis juga. Jadi itu tempat kaum Ad. Tapi beza dengan kaum Samud ni dia, kalau Nabi ni kat Madinah, contohnya macam mana? Ni tanah Arab ni kan. Tanah Arab. Ni Laut Merah ni. Ni Laut Merah. Ini Teluk Parsi lah kan, Laut Parsi. Di sinilah adanya Oman dengan Yaman kan. Ini Rubung Khali. Jadi kat sini adanya ni Madinah. Ni Madinah contohnya. Bawah ni Mekah lah kan. Jadi kat Madinah ni atas ni dia ada Khaybar. Dia ada Al-Ula. Di sini ada Madain Soleh. Madain Soleh. Jadi ni di tempat Nabi Soleh tu Madain, disebut Madain Soleh. Dan atas sikit ada Tabuk, disebut Tabuk. Dia kan perang Tabuk tu. Perang Tabuk Nabi pergi. Jadi masa Khaybar kat sini lah. Jadi masa Nabi nak pergi perang Tabuk, Nabi lalu. Kan, masa mereka ada ekspedisi nak pergi perang Tabuk. Jadi Nabi daripada Madinah, Tabuk ni daripada Madinah ke Madain Soleh ni 300 km lebih kurang. 300 km. Maka daripada Madain Soleh ni nak ke Tabuk lagi 300 km lebih kurang. Maknanya 600. Jauh. Jadi ketika Nabi Sa'ad mereka nak pergi Tabuk, jauh ni, jauh. Kan itu dalam surah At-Taubah cerita pasal Tabuk ni. Begitu perjalanan yang cukup penat. Jalan je dah penat dah, belum perang lagi. Kan? Tapi akhirnya alhamdulillah tak perang kan Tabuk ni. Jadi 300 gitu-gitu mereka berehat kat mana? Checkpoint dia kat sini lah. Mereka berehat di Madain Soleh. Kat sini tempat ni banyak perigi. Banyak bekas-bekas perigi. Kaum tu antaranya banyaknya, Allah kata banyak mata air kat tempat tu. Kaum dia memang Allah bagi banyak mata air kat situ. Jadi mereka berhenti kat situ untuk makan sekejap lah, untuk rehat. Jadi mereka ambil air daripada pergi itu, para sahabat ni dalam hadis kan. Dan mereka dah siap buat uli, buat tepung, roti apa semualah. Tu Nabi pun tanya, Nabi nak makan dah ni, Nabi tanya daripada mana ambil sumber air. Mereka kata daripada sumur yang banyak tu, iaitu sumur, ini sumur kaum Samud ni. Maknanya sumur ni yang pernah dibinasakan. Jadi Nabi suruh apa? Buang semuanya. Kalau ada ni semua apa? Tepung yang dia dah uli tu bagi makan unta-unta je. Jadi mereka dah siap dah. Nabi suruh buang. Lepas tu Nabi suruh ambil kat mana? Di tempat ni juga jauh sikit. Nabi tunjuk ini ada satu mata air, itulah mata air unta tu. Mana ada mata air unta kat situ. Unta yang Nabi Soleh, Nabi suruh ambil kat situ baru dia orang masak. Maknanya begitulah Nabi, tempat yang dilaknat ni kita sepatutnya apa? Tak pergi bergambar pun. Sampai macam tu. Itulah sebab tu akhirnya sahabat buang semua. Dah siap masak dah ni, Nabi suruh buang semua. Dan ambil air daripada perigi yang tak diazab oleh Allah tu di situ. Satu tempat dia jauh sikit daripada perigi dia orang ni. Baik. Jadi lebih kurang macam itulah tempat dia. Saya berdasarkan map saya tak pernah pergi. Tapi tengok map ni, kilometer dia ada beritahu lah tentang benda tu, info dia. Baik. Ini kaum Samud, sedikit dia punya apa orang kata lokasi dan juga dia punya keturunan dia lah. Baik. Jadi antara dakwah Nabi Soleh kepada kaum Samud, pertama, apa yang didakwahkan oleh Nabi Soleh ni? Sama je. Asas dia daripada surah 16 ayat 36. Ni buka surah 16 ayat 36. Saya padam ni ya. Ini yang silsilah nama ni dia ada banyak pendapat. Dia banyak pendapat, ada mungkin tambahan lagi. Ni yang ringkas. Dia nama yang paling sahih yang memang kita boleh hafal adalah nama Nabi je. Nabi dan keturunan Nabi sampai kepada Adnan. Itu je keturunan Nabi, nama yang paling sah sekali, salah yang sah. Yang lain ni tak dapat dipastikan dengan tepat yang mana.
Jadi nak hafal pun boleh, tak hafal pun tak apa. Kalau nak hafal, baik hafal nama Nabi tu sampai Adnan tu. Turunan Nabi tu. Baik, surah 16 ayat 36 Allah sebut kan, apa dia? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Kita baca ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Cukuplah sampai asas kepada diutusnya Rasul semuanya adalah bawa agenda ini. Allah kata walaqad. Jadi walaqad ni boleh ada qasam kat situ. Sebut walaqad maknanya apa? Dia sebut dalam Quran walaqad. Ni kat sini seolah Allah sempah dengan wallahi. Ada qasam kat situ. Ni la ni boleh kata qasam. Qad ni tahqiq. Tahqiq ni maknanya pengesahan. Jadi benar-benar pasti. Demi Allah benar-benar pasti. Setiap rasul kami utuskan pada setiap umat, semuanya agenda dia apa? Ajak manusia untuk abdikan diri kepada Allah. Esakan Allah dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Taghut. Wajtanibut taghut. Baik. Lepas tu seruan Nabi Saleh kalau kita tengok dalam surah 11 ayat 61. Sebelah 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Dan kepada Samud, saudara mereka iaitu Saleh. Bila kata qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Abdikanlah diri kepada Allah. Tiada bagi kamu daripada Allah itu ilah selain daripadanya. Huwa ansha'akum minal ard. Dialah yang menciptakan kamu daripada bumi ini. Dan wasta'marakum, menjadikan kamu khalifah yang memakmurkannya padanya. Fastaghfiruhu summa tubu ilaih. Maka abdikanlah diri oleh mohonlah keampunan oleh kamu kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memakbulkan setiap permintaan. Baik. Jadi pertama dakwah Nabi Soleh mengajak kepada Allah, mengajak mentauhidkan Allah. Jadi ini sebab kalau kita tengok tadi
amalan syirik bermula tadi daripada kaum yang sama jugalah, daripada susu jalur tadi bermula daripada Nuh kan. Nuh dulu. Jadi kalau kita tengok susunan tadi, Nuh ni bermula syirik. Apa dia? Syirik kepada berhala. Ada 5 tu kan. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan. Waddan. Kemudian Suwa'an. Kemudian Ya'uq. Ni nama-nama orang. Kemudian Yagusa. Kemudian Nasra. Jadi 5 bermulanya. Kemudian kaum Ad. Bermula lagi. Sebab apa? Asas syirik dah ada masa ni. Jadi apa-apa pun akhirnya dia kembali balik macam ni. Sebab apa? Dia dah jadi macam dulu nenek moyang kami. Begitulah keadaan sampai sekarang. Sama aja, dia berulang-ulang. Sebab itu akhirnya apa? Rasul diutuskan ni. Sebab itulah antaranya para ulama sebut apa? Rasul pertama sekali diutuskan apa dah? Nabi Nuh lah. Sebab apa? Tujuan Rasul diutuskan bila bermulanya syirik, maka Rasul diutuskan. Bila syirik maknanya apa? Bila Rasul ni sebab apa? Setelah terputusnya hubungan antara makhluk dengan Tuhan, dah terputus, dah rosak habis. Sebab itu Rasul Allah utuskan untuk mengemban tugas yang besar tu. Sebab itu Nabi Nuh diutuskan. Tengok, antaranya ulul azmi lah, Nabi Nuh, untuk membantras kesyirikan yang berleluasa dalam pelbagai bentuk. Sampailah akhir kiamat, akhir zaman nanti, syirik macam-macam jenis dia. Dia akan buat sampai manusia itu tak rasa dia sedang melakukan kesyirikan. Kemudian setelah kaum Ad tadi dihapuskan kan, dibinasakan, ada lagi anak cucu dia apa? Kaum Samud. Samud. Dia ulang juga benda yang sama, iaitu syirik. Apa dia? Asas dia syirik ni kepada macam ni juga. Sama je dia asas dia. Kepada apa? Menyembah kepada tokoh dan sebagainya lah. Entiti-entiti yang pelbagai. Jadinya kaum Ad tu tak semuanya dimusnahkan. Kaum Ad yang dimusnahkan kat tempat dia lah. Di tempat dia tu. Tempat itu. Yang di tempat dia yang derhaka kepada Nabi. Sebab dia ni, kaum Ad ni, dia kata tanah Arab ni dia ada tempat lain-lain lagi lah. Tempat Nabi Soleh ni lah. Tempat Nabi Hud tu, yang ikut syariat Nabi Hud tu, dibinasakan kat situ. Itu menurut pendapat lah. Jadi yang Samud ni, sebab tu Samud ni bukan duduk situ, tempat lain. Maksudnya ada lagi anak cucu dia yang lain tu lah, yang mungkin di atas fitrah. Ad ni tak ada talian sepatutnya. Macam mana? Samud dengan Ad ni sepatutnya tak ada pertalian lah. Pertalian dari segi darah ada lah, tapi iman tak ada lah. Tak, keturunan dia tak. Sebab Samud tu Ad tu dah musnah semua. Lepas tu tempat dia pun berbeza. Tempat berbeza lah. Tapi dalam Quran sebut lah tentang tu. Maknanya ada kaitan lagi. Ada perkaitan dari sudut mungkin. Sebab pertalian dia lah. Kalau ikut kajian, mak kata memang Ad ni yang sama. Ada pertalian daripada Samud. Cumanya ialah, sebab itulah bila Ad, Allah kata apa? Allah jadikan dia bastah kan. Allah beri dia tubuh besar. Samud tak. Samud bukan ni dah. Nampak macam ada perkaitan kan. Tapi bila Quran kata dan ula tu, kemudian Samud tu, adalah nampak perkaitan kat situ sebenarnya. Sebenarnya dia lebih kepada nak mengingatkan kaum sebelum ni, yang dekat dengan dia. Kaum sebelum ni yang dekat dengan dia. Sebab kalau musnah semua, tak ada pula zuriat nanti. Kan? Tak ada pula zuriat. Okey,
Kemudian dakwah Nabi Saleh lagi dengan cara dia ingatkan nikmat-nikmat kepada kaum dia. Kita tengok dalam surah 7 ayat 74. Dia yang pertama dia ajak kepada tauhid. Dia ajak kepada tauhid, dia beritahu. Satu lagi, Nabi ni dia dakwah, dia tak akan sembunyi-sembunyi. Dia akan terus terang, saya ni siapa. Itu cara dakwah Nabi. Semua rasul macam tu. Itu kita boleh tengok dalam surah surah Asy-Syu'ara, surah 26 ayat 141 sampai 145. 26 141 hingga 145. Jadi terus terang tu Nabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kazzabat Samudul mursalin. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. Kazzabat Samudul mursalin. Kaum Samud telah mendustakan para rasul yang diutuskan. Iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Ingatlah tak kala ketika telah berkata oleh ia kepada mereka, oleh saudara mereka iaitu Saleh. Apa Nabi Saleh kata? Ala tattaqun, tidakkah kamu mahu bertakwa? Kemudian inni lakum rasulun amin, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diamanahkan, yang amanah, diutuskan kepada kamu. Kemudian fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Jadi itulah semua para rasul juga apa? Dia akan bawa risalah, dan cara nak ikut risalah mesti ikut siapa? Mesti ikut dia. Itu Nabi Muhammad juga ikut Quran, ikut aku. Nabi Soleh juga ikut Quran, ikut sunnah aku. Masa para nabi semua bawa macam tu. Bawa apa ni? Intellectual dan juga bawa bagaimana pelaksanaan dia. Bawa acuan pemikiran dan bagaimana melaksanakan. Dua-dua mesti ikut para nabi, rasul. Itu semua tugas rasul lah, dia bawa Quran dan sunnah. Baik. Dan dengan niat apa mereka, tujuan mereka tak ada lain, bukan kerana apa-apa melainkan semuanya atas dasar perintah Allah. Dia akan cakap. Tengok dia kata wa ma as'alukum alaihi min ajr. Tidaklah aku minta semua kamu ni sebab untuk dapat ajr apa? Upah. Gaji ke? Dapat, maksudnya ajr juga segala bentuk yang boleh mendatangkan kelebihan. Ada kepentingan. Saya sebab nanti dapat pangkat ke? Tak ada apa-apa pun. In ajriya illa ala rabbil alamin. Sesungguhnya ganjaran upah aku ini hanyalah di atas apa? Tuhan sekalian alam. Hanya Allah saja yang akan berikan. Maknanya itulah
tugas semua Nabi. Dia akan cakap terus-terang benda ni. Baik. Jadi antara lagi cara Nabi kemudian dia akan cakap pasal apa? Nikmat. Dia suruh kenangkan nikmat. Ini cara dakwah dia. Pertama, ajak tauhidkan Allah, ajak bertakwa, beritahu diri itu siapa secara terus terang. Dan kemudian ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah beri pada mereka. Ni, yang ingat tentang nikmat. Kita tengok surah yang sama, sambungan dia. Ayat 1, 4, 6 hingga 149. Tu 46 hingga 149. Jadi ingatlah, mula-mula seruan dia apa? Ajak tauhid, esakan Allah, bertakwa dan ikut mereka, ikut sunnah dia. Menceritakan siapa mereka, diri mereka ni. Kemudian kenang, ingat nikmat yang Allah berikan. Tengok dalam ayat 146, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atutrakuna fi ma hahuna aminin. Fi jannatin wa uyun. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. Nabi Nuh, Nabi Saleh mengingatkan, adakah kamu dibiarkan di sini dengan aman? Kan? Kamu jadi mereka Allah berikan antara nikmat dia aman, tempat mereka. Fi jannati wa uyun, di dalam kebun-kebun dan mata-mata air, uyun. Jadi itulah tempat dia di Madain Saleh tu. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim, dan tanaman dan pokok pohon-pohon kurma yang segar-segar. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin, dan kamu memahat. Jadi kaum yang pahat bangunan bukan kaum Ad, kaum Samud. Minal jibali buyutan farihin, daripada bukit-bukit sebagai rumah dalam keadaan bersemangat. Farihin ni maksudnya bersemangat. Dibuat tu dengan semangat. Antaranya ulama sebutkan kenapa dia pahat bukit. Dia juga yang lain, dalam ayat lain yang kita simpan, kita tengok dalam surah 7 ayat 73. 7:74. Ini nikmat dia lagi. Allah jelaskan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا. وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Ini kata Nabi Soleh lagi, ini diingatkan tentang nikmat lagi. Dan ingatlah kamu ketika Allah menjadikan kamu ini pengganti sesudah Ad. Jadi diingatkan dulu Ad dah hancur dah. Jadi kamu pula ganti dia. Wa bawwa'akum fil ard, dan Allah memberikan tempat dia di bumi ini. Dan tattakhizuna min suhuliha qusura, lalu kamu mendirikan pada tanah-tanah yang
rata itu istana-istana kusur. Suhul ni maknanya tanah yang stabil, yang rata, didirikan istana. Jadi di samping dia buat bangunan istana, tapi juga buatan hitunal jibala buyuta, dan dia juga buat rumah pula guna bukit. Tadi ulama kata kenapa dia buat rumah guna bukit, sebab antaranya sebab hidup dia lama. Bila buat rumah atas tanah kan, cepat lapuk habis. Tapi bila buat bukit tu dia lebih kuat. Itu antara dia sebutkanlah. Sebab dia kaum ni ada hidup lama. Tapi dia tak besar macam kaum Ad. Dia tak besar macam kaum Ad. Ikut dokumentari yang pergi tu, dia lebih tinggi, lebih kurang kita je. Tempat yang dia buat di Madain Soleh tu, bangunan dia lebih kurang je. Taklah besar sangat. Tapi kat tempat kaum Ad tu memang tinggi, besar. Jadi fazkuru ala Allah, ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi ini. Jadi kaedah dakwah dia pertama tadi, ajak terus terang, sebut tentang tauhid, jangan takut-takut. Ini kita kan, ini khurafat ni, tak berani nak cakap. Nak tegur pun takut. Ini dah jadi macam adat Melayu kan. Sekarang tegur kan. Tak, dari dia itu yang paling utama. Terus tegur. Kemudian dia nyatakan, dia tak ada sembunyi-sembunyi. Dia terus nyatakan. Kemudian dia suruh, Nabi kata apa? Ingat nikmat Allah. Ini pertama, ingat, kenangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan ni. Kemudian setelah itu beri ancaman. Antaranya memberi ancaman tentang kaum yang telah binasa. Baik. Jadi dakwah ini ditentang oleh siapa yang biasanya tentang dakwah Nabi ni mula-mula sekali? Orang yang lemah ke siapa? Sebelum ni kita dah tengok dah Nabi Musa kan, siapa yang tentang? Tadi kaum Ad pun siapa? Malak juga, Mal'un kan? Kaum Samud pun Mal'un juga. Cuba buka ayat 75. Sama juga, Malak. Mana-mana pun dakwah. Ini dulu yang menentang sebab ada kepentingan besar. Dia nampak boleh menggugat. Jadi dia akan yang mula-mula bersuara. Ayat 75. Ini berlakunya pertentangan oleh pembesar. Baca ayat 75. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum. أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Jadi berkata orang Mala'un, iaitu ketua-ketua tadi yang menyombongkan diri ni daripada kaumnya kepada orang-orang yang lemah yang ikut Nabi Soleh ni. Pengikut Nabi Soleh ni itulah sunnatullah. Pengikut Nabi ni selalunya semuanya orang yang miskin lah, yang hamba-hamba dan sebagainya. Liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih. Tahukah kamu bahawa Soleh ni diutus? Jadi ini perlian dia tanya kepada ni, sebenarnya acah-acah, ejek-ejek. Dia ejek kepada kaum ni. Ini bentuk dia sukhriyah, mengejek sebenarnya. Ta'lamu ni hamzah istifham ni dia ejekkan. Istifham ni ada banyak. Ada istifham memang nak tanya. Ada istifham ni ingkari, diingkari benda tu tapi dia saja tanya sebab tujuan nak peli. Lalu kaum yang beriman ni lemah ni jawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Kami beriman dengan apa yang dibawa, yang diutuskan. Lalu kata mereka ni,
ayat ke-76, qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Jadi kata orang-orang yang sombong ni kata apa? Kami yang kamu beriman tadi ni kami tak percaya, kami ingkarinya. Dalam ayat lain menjelaskan lagi ejekan mereka ni dalam bentuk, cuba buka surah 54. Ayat 23 hingga 25. Ayat 24, 25. Ini tuduhan dia lagi. 24, ayat 24 hingga 25. Faqalu abasharam minna wahidan nattabi'uhu inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Jadi faqalu, mereka berkata, abasharum minna wahidan, macam mana kita boleh ikut seorang manusia ni? Nattabi'uhu inna idzan lafi dhalalim wa su'ur. Kalau kita ikut dia ni sungguhnya benar-benar berada dalam kesesatan dan su'ur. Su'ur ni hilang akal. Ulqiya zikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Apakah wahyu diturunkan ke atasnya? Maksudnya tak layak. Sebab menurut pendapat lagi, Nabi Soleh ni dia dalam Samud ni punya ni dia biasa-biasa. Dia bukan keturunan elit. Dia mereka memperlekehkan Nabi Soleh ni. Sebagaimana juga dengan apa yang berlaku dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad. Dalam ayat lain dalam surah sebelah ayat 62, ni ejekan yang kena pada Nabi Soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Ayat 62. Sebelah 62. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Qalu ya Salihu qad kunta fina marjuwan qabla hadha. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Jadi kaum Samud telah berkata oleh mereka, wahai Saleh, benar-benar engkau telah lama fina, sebelum ini adalah orang yang diharapkan oleh kami, marjuwan. Jadi maksudnya antara orang apa? Orang baiklah. Mereka anggap boleh ikutlah, boleh bantu dalam apa yang mereka sendiri naklah. Jadi begitulah juga Nabi Muhammad sebelum ni, apa nama dia? Disebut Al-Amin, banyak tolong. Tengok bahkan Hajarul Aswad tu siapa yang letak?
Nabi yang letak balik ketika mereka bergaduh tu kan. Mana siapa yang layak untuk ni. Jadi mereka percayakan Nabi. Tapi bila dibawa risalah je, terus kamu ni pemecah belah. Macam itulah juga yang dituduh kepada Soleh ni. Kami harapkan kamu ni lah penyatu umat. Tengok kamu pula yang pecah belah. Iaitu atanhana an na'budu, adakah kamu nak tegah kami untuk kami sembah apa yang nenek moyang kita dulu dah buat ni? Kamu ni pemecah belah betul lah. Kita dah biasa buat dah ni. Tiba-tiba kamu datang pula. Jadi wa innana lafi syakin. Jadi sesungguhnya kami benar-benarlah ragu dalam apa yang kamu seru ni. Sangatlah berada tak percaya. Jadi ni kata apa ni kaum dia sendirilah kepada Nabi Soleh ni. Ini antara tuduhan kepada Nabi Soleh, seruan dia. Jadi itulah ayat ni Allah kata disebut terus ayat ni apa? Wa fi samud iz qila lahum tamatta'u hatta hin. Dikatakan kepada kaum dia, bersenang-senanglah kamu sehingga satu masa. Okey, yang ini dia dua cakap. Jadi Nabi Soleh ada sebut tamatta'u 2 kali. Ini yang pertama bila ketika dia dakwah apa? Tengok kata-kata kaum dia ditentang. So nanti kita akan sambung. Tamatta'u kali kedua dia akan sebut selama 3 hari. Itu bila apa? Bila lepas ni akan keluar mukjizat unta. Diorang tak percaya kan sekarang? Nanti barulah kita cerita pasal mukjizat unta. Untuk bagi percaya. Sekarang ni dia cari dakwah macam tu kan? Dia tak percaya. Kemudian keluar mukjizat unta daripada tempat yang mereka sendiri pahat bukit tu. Ketika itu juga. Jadi ini kan, ni bahagian pertama lah. Dakwah Nabi Soleh. Dan lepas ni dakwah dia lebih berkesan lagi dengan berlakunya mukjizat. InsyaAllah sambung nantilah ayat seterusnya. Jadi inilah pertama tadi bincang tadi tentang silsilah ya. Kemudian lokasi tempat Nabi Soleh dan kaum Samud. Dan modus dakwah utama Nabi adalah mengajak kepada tauhid dengan sunnah dia, menyatakan tujuan ajakan dia dan sebagainya, menceritakan tentang nikmat-nikmat Allah, ayat-ayat kauniyah, dan sunnatullah mereka akan ditentang dengan tuduhan Tuhan yang serupa macam apa yang berlaku. Setiap Nabi sama je. Semuanya cerita pendusta, ahli sihir, pemecah belah, sama cara tuduhan dia. InsyaAllah nanti kita sambung lagi pada minggu depan. Qul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.